Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau jelas boleh respon. Jelas ya? Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya yakni Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikannya padanya sesuatu yang bengkok ataupun terpisah. Sadaqallahul aliyyul azim. Baik, sebelum tu yang dihormati Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, YDP Bersam sesi 2019-2020, Ustazah Aisyah binti Wahidan, Raisah, kemudian staf pimpinan AJGT, sahabat-sahabat ikhwah maupun akhwat, para penonton, hadirin hadirat, sama ada yang berada di Mesir ataupun di Malaysia. Moga kita semua di bawah rahmat Allah lah, insya-Allah, dan semoga semua sihat-sihat dan sentiasa berada dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Baik, insya-Allah hari ni kita sambung lagi. Hari ni kita ganti semalam lah. Sepatutnya semalam tapi ada masalah sikit, jadi kita ganti hari ni. Tafakur kita dengan kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, dan insya-Allah hari ni kita akan sambung bab Al-Quran, habiskan terus sehingga biarlah bab Al-Quran, insya-Allah. Ala kulli hal, sekiranya ada kekurangan ataupun perkara yang tidak difahami boleh bangkitkan terus, dan kalau nak tanya boleh tanya terus lah. Tak perlu tunggu ke akhir, tanya terus. Nanti insya-Allah ada ruang, kita akan jawab, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain, amin. Nawahil Ijaz, surat 27. Surat 27 yang bawah, lapangan Ijaz. Sebelum ni kita dah masuk kepada pengenalan Al-Quran, ta'rif, kemudian khasais, keistimewaan dia, dan Hujjatul Quran Karim, keaslian Quran. Dan kita dah tengoklah macam mana Al-Quran ni aslinya kita buktikan dengan keijazan Quran. Apa perkataan khusus Melayu ijaz ni?
kehebatan Quran. Tak boleh challenge Quran ni. I'jaz asal daripada ajaza, melemahkan. Macam mana Al-Quran ni melemahkan selain daripada dia. Boleh terangkan macam mana Al-Quran ni menjadi hujah pada Nabi, melemahkan kafir Quraisy waktu itu. Hakikatnya sehingga akhir zaman lah. Jadi hari ni kita tengok macam mana keaslian Quran tu dibuktikan dengan i'jaz Quran. Dan hari ni kita akan tengok macam mana yang dikatakan i'jaz ni Quran tu, lapangan Quran, apa yang diceritakan sekitar keijazan Quran. Baik. Laqad a'jazal Quran al-Arab. Al-Quran telah melemahkan orang-orang Arab min iddatin nawahin lafziyah wa ma'nawiyah wa ruhiyah. Sama ada dari segi lafaznya, dari segi maknanya, dan juga daripada segi rohnya, roh Quran itu sendiri. Semua surat Al-Quran ni hebat. Fawaqafu fawaqfu 'anil mu'aradah. Jadi disebabkan itu, maka kaum Arab ni, orang-orang Arab kafir Quraisy ni berhenti daripada mentang. Wadraku anal uqul lam tasil wa la tasil ila mustawa al-Quran fil lughah wal bayan wal ma'ani. Maka akal kita ni tak akan boleh sampai, tak sampai dan tak akan sampai kepada mustawa ataupun level Quran, pada lughah dia, bahasa dia, pada bayan dia, dan pada ma'ani dia, balaghah dia. Maksudnya kalau kita nak buat sesuatu serupa macam Quran ni memang tak boleh. Ada terangkan sebelum ni lah. Macam nak Arab pun tak boleh. Macam nak Allah cabar orang Arab supaya datang kan apa yang serupa macam Quran. Wa yakun al-bashar ala mamur zaman an-nawahi al-i'jaz la yumkin hasruha. Walaupun dengan kekuatan manusia dari mana-mana zaman pun, start daripada zaman Nabi sendiri sampailah zaman kita sekarang ni, takkan mampu untuk melawan kehebatan Quran ni. La yumkin hasruha bal hiya mutajaddidah. Bahkan Al-Quran ni sentiasa ada perkara baru mengenai ini. Apa yang dimaksudkan mutajaddidah ni, iaitu kullama zada tadabbur ayat Quran. Setiap kali kita tadabbur, pentadabburan Quran ni bertambah, setiap kali itulah manusia ni akan jumpa perkara-perkara baru. Maksudnya bila tadabbur zaman dulu dengan tadabbur zaman sekarang, kita kaitkan Quran ni dengan peredaran setiap zaman tu, jadi akan ada perkara baru yang berkenaan dengan zaman tu. Maksudnya Al-Quran ni sentiasa bertepatan dengan setiap zaman. Wa tawalat al-iktishafat al-ilmiyah di asrarul kaun. Bertepatan dengan pembongkaran ilmiah ataupun pembongkaran sains tentang rahsia penciptaan ataupun rahsia alam. Mimma yusbitu daiman annal Quran min indillah. Maka dengan itu dapat kita sabitkan bahawasanya selamanya Al-Quran ni bersisi Allah. Wa annahu mu'jizati rasul dalah ala sidqin nubuwah mahma tala zaman. Bahawa ini juga menunjukkan bahawa Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW dan menunjukkan kepada bahawasanya Rasulullah ni benar. Bila Al-Quran ni benar, tak ada yang boleh lawan, maka Rasulullah juga benar, sebab Rasulullah ni yang menyampaikan Al-Quran. Mahmatullah zaman, selama mana pun zaman. Jadi Al-Quran ni sepanjang zaman dia relevan. Dan ilmu dalam Al-Quran ni macam-macam. Setiap kali satu zaman tu pasti akan ada benda baru muncul. Samalah macam kalau kita tengok pun tafsir ni pun dia ada berbagai sudut. Tafsir Al-Quran mula dengan tafsir Tabari. Tafsir Tabari ni banyak sejarah.
Lepas tu datang Qurtubi banyak cerita pasal hukum akal. Kemudian datang Zamakhsyari, Syekh Zamakhsyari, tafsir Zamakhsyari, banyak cerita pasal balaghah. Tafsir Ibnu Hayyan, Nahwu Sharaf, tafsir Halabi banyak i'rab. Ibnu Katsir, banyak tafsir menggunakan asar maksul, tafsir maksul, asar. Maksudnya macam-macam boleh dikeluarkan daripada Quran. Bahkan sehinggalah tafsir-tafsir kontemporari zaman sekarang pun setiap ada perkara baru yang berkaitan dengan peredaran semasa. Baik, insyaAllah ni kita cuba laju sikit lah. Benda yang kurang penting kita baca gitu je sikit. Baik. Wa bi ba'du wujul ijaz. Ini sebahagian daripada keijazan Quran. Sebut sini ada 1, 2, 3. Kita beri 3 contoh. Yang pertama apa dia? Ittisak ibaratihi wa ma'anihi wa shumuli ahkamihi wa awradihi. Luasnya ibarat-ibarat Quran, dia punya ibarat ataupun bahasa dia, gaya bahasa dia, makna dia, kesyumulan hukum-hukumnya dan juga tujuan-tujuannya. Al-Quranul Karim mukawwan min akthar min 6,000 ayat. Al-Quran diciptakan ataupun padanya terkandung lebih daripada 6,000 ayat. Tu lebih tepat tu 6,226 ayat lah di situ. Fi mawdu'at mukhtalifah. Pada tajuk-tajuk yang berbeza. Artinya apa? I'tiqadiyah wa tashri'iyah khulqiyah wa qisas wa qasas. Antara yang disebutkan ataupun isi kandungan ayat Quran itu adalah perkara-perkara etikadiah, berkenaan dengan kepercayaan, dan tashri'iyah, berkenaan dengan perundangan syariat, perundangan, khulqiyah, akhlak, qasas, kisah-kisah. Wa fihi isyarah ila nazariyat amaliyah kathirah fil kauni wal ijtima'i wal akhlaqi wal wujdan. Padanya banyak isyarat kepada teori ilmiah ataupun teori sains yang banyak pada penciptaan alam, pada ijtima' sosial, pada akhlak wal wujdan. Wala najid fihi makna yu'arid makna, dan tidak ada padanya makna yang bertentangan dengan makna yang lain. Wala hukman yang kedua hukman, dan tidak ada padanya hukum yang membatalkan hukum yang lain, hukum lawan hukum bertentangan. Ma'a nuzulihi fi 23 sanah, yang turunnya pada sepanjang 23 tahun. Wala najid aidan fi ibaratihi ikhtilafan fi mustawa al-balaghah, dan kita juga tak akan dapat padanya ibarat-ibarat dalam Quran ni yang berikhtilaf pada balaghah. Wala tafawutan fi fasahah ta'bir, juga pada fasahah ta'bir. Wa inna ma kullu ma fihi sawa'un fil jazalah wal mutabaqah li muqtadil hal. Dan semua apa yang ada dalam Quran ni semua selaras dengan tuntutan semasa, muqtadil hal, tuntutan semasa. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah, kalau Allah Taala afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kau tidak mentadabbur Quran? Kalaulah Quran ni bukan daripada Allah, pasti akan ada perselisihan yang banyak. Maka tadabbur Al-Quran. Wa uslubul Quran yattafiqu muqtadil ahwal. Uslub Quran ni, gaya bahasa Quran selaras atau kena dengan tuntutan semasa. Fa fi majal tashri'
dalam bidang perundangan ataupun lapangan perundangan, yakunu lafzu daqiqan muhaddadan. Lafaz Al-Quran dalam lapangan perundangan ni daqiq, dalam dan juga muhaddadan. Dia ada dia punya perincian dia. Wal bayan hadian, dan keterangan dia jelas. Wa fi nutaqil aqidah aw al ibadah, dan juga dalam skop akidah dan juga ibadah. Wa kaunul uslub mu'atharun yahuzun nufus. Maka uslub-uslub dalam Al-Quran ni merupakan uslub yang memberikan kesan, mu'atharan, memberikan kesan, yahuzun nufus, menggerakkan jiwa, wa yuthirul masyair, dan memberi kesan kepada pembaca. Itu jadi itu kehebatan Al-Quran. Kalau tengok Al-Quran ni luas, dia punya maknanya, bahasa dia dan juga hukum hakam dia, mencakupi setiap lapangan, setiap perkara dalam setiap zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tatabiq ma'al iktisyaf al-ilmiyah al-yaqiniyah. Al-Quran ni dia selaras dengan pembongkaran ilmiah, pembongkaran sains yang yakin. Yang pertama tadi, Al-Quran ni ibarat dia luas, makna dia luas, hukum dia luas, tujuan-tujuan dia luas. Yang kedua, cakap Al-Quran ni selaras dengan sains, benda-benda yang berkaitan dengan sains, pembongkaran sains. Al-Quranul Karim kitab bertasyri' wa hidayah wa dustur ibadah wa akhlak. Al-Quran merupakan kitab perundangan, kitab hidayah, kitab dustur, perlembagaan ibadah dan juga akhlak. Walaysa min maqasidihi takrirun ba'dun nazariyat al-ilmiyah. Dan bukanlah dia Al-Quran itu dari maqasidnya, tujuannya untuk membuat ketetapan bagi sebahagian teori-teori sains. Wa inna ma fi majalil hadith an khalqis samawati wal ard wa tuzayyinu sama bi zinatil kawakib. Sesungguhnya Quran ni pada perkara-perkara yang baru, pada ruang-ruang yang baru, tentang penciptaan Al-Quran, penciptaan langit dan juga bumi, yang mana dihiasi langit itu dengan hiasan-hiasan bintang-bintang. Wa khalqul insan wan nabat wal hayawan li itsbat wujudillahi ta'ala wa wahdaniyatihi. Penciptaan manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan itu adalah untuk mensabitkan kewujudan Allah dan keesaan Allah. Maksudnya Quran ni, kita cakap tadi, selaras dengan pembongkaran sains, kan? Pembongkaran sains. Tapi bukanlah Al-Quran ni sebagai satu yang utama untuk menetapkan tujuan utamanya sebagai satu perkara yang untuk menetapkan nazariat atau teori-teori sains ni. Tapi tujuan utamanya adalah untuk bila bercerita tentang sains, cerita tentang alam, tujuan utamanya adalah untuk isbatkan wujud Allah, untuk isbatkan wujud Allah tadi. Dan juga keesaan Allah itu sendiri apabila kita lihat daripada penciptaan-penciptaan alam ni. Najid ba'dul isyarat ila takriri sanah kauniyah, sunnah kauniyah wa qanun ilahi thabit. Dan kita boleh dapati sebahagian daripada isyarat Al-Quran ini, isyarat kepada penetapan sunnah kauniyah, lumrah alam ni, dan juga kan qanun ilahi ni dia sabit. Ya tatabiqu ma'al iktisyafat al-ilmiyah al-thabitah qadiman wa hadithan. Selaras ataupun kena dengan pembongkaran-pembongkaran sains yang sabit, sama ada lama ataupun baru. Contoh dia
wa arsalna wa arsalna wa arsalna riyah lawakih. Dan kami surah Al-Hajar, dan kami sampaikan, kami hantarkan angin lawakih ni untuk dikacuk. Ayat ni cerita tentang dibayan ni qanun at-talqih, qanun talqih, undang-undang talqih lah, persenyawaan. Contoh lain bagi contoh kat sini. Contoh lain tengok surah Al-Anbiya ni menunjukkan ad-dal ala nazariyati as-sadim. Sadim ni apa? Cakrawala. Menunjukkan kepada sistem atau teori cakrawala, yang mana ayat tersebut waja'alna minal ma' kullu syai'in hayy. Allah ciptakan benda hidup ni daripada air. Dan banyaklah teori-teori sains yang berkaitan dia. Antara yang lain disebut surah An-Naml. Surah An-Naml, ad-dal ala dawranil ard, menunjukkan kepada peredaran bumi. Ayat berkenaan peredaran bumi. Awalam yarau anna na'til ard nanqusuha min atrafiha. Surah Ar-Ra'd. Ini ayat tentang kaunul ard muflatahah baydawiyah wa rutamah at-takwir. Tentang apa ni, Al-Quran ni, Al-Quran pula, bumi ni muflatahah ni flat, apa ni, rata. Baydawiyah ni sfera, oval, sfera bulat. Cakap ayat ni awalan yaru annatil ard nanqusuha min atrafiha ni, maksudnya kalau dari luar ni kita nampak bumi ni sfera, tapi kalau kita duduk kat bumi ni nampak rata lah. Bukti bumi ni sfera, tapi kalau duduk atas bumi memang nampak rata lah, gitu. Qul azza wa jalla dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ni alladhi yafhamu minhu karwiyatul ard, pusingan bumi. Yukawwirul lail 'ala an-nahar wa yukawwirun nahar 'ala al-lail. Bumi ni pusing. Kita bertukar siang malam ni, buktikan bumi ni berpusing berpaksinya. Kalau bumi tak berpusing kan, bumi bergerak gitu kan, maksudnya sebahagian bumi ni setiap siang, bumi setiap semalam, dia tak kena lah. Kemudian ayat surah Ar-Rahman, marajul bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, menunjukkan kepada adam ikhtilatil ma' al-milh bil adbi, menunjukkan kepada tidak bercampurnya air masin dan juga air tawar. Kemudian ayat daripada surah Al-Mu'minun, kalau kenal insana min sulalatin min tin, sehingga akhir ayat, menunjukkan kepada marahil khalqin nas, peringkat-peringkat ataupun proses penciptaan manusia, mula daripada nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kepada mani, kepada segumpal darah, lepas tu daging, lepas tu tulang, dia roh dan sebagainya, proses tu. Wa yatatawabiku ma'a ahdathi nazariyatil tibbiyah, selaras dengan teori-teori perubatan. Semua ni ayat Quran ni, ayat Quran dan sains ni merupakan kehebatan Quran, ijaz Quran tadi. Macam mana orang Arab dulu nak tahu benda ni kan? Patut ada rasa Al-Quran ni benda yang macam benda apa nak baca kan?
Sebab waktu tu memang tak tahu benda tu. Jadi bila sains berkembang, tengok rupanya Al-Quran ni bertepatan. Sains yang dia orang bongkarkan ni bertepatan dengan apa yang Quran. Menunjukkan hebatnya Quran ni, walaupun waktu tu tak ada penemuan lagi, tapi Al-Quran disebut lah. Menunjukkan ijaz ni Quran. Itu yang kedua. Al-Quran ni selaras dengan penemuan-penemuan sains. Yang ketiga, al-ikhbar anil ghaibiyat, cerita-cerita tentang benda-benda ghaib. Akhbar al-Quran al-Karim an wuqu'i hawadith fil mustaqbal. Al-Quran ceritakan tentang benda-benda yang berlaku pada akan datang, pada zaman akan datang lah, pada masa akan datang. La ya'lam biha ghairullah wahdah. Tak ada siapa yang boleh tahu pasal benda ni kecuali Allah sendiri. Atau Nabi pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Nabi ni beritahu oleh Allah dengan turunnya Al-Quran tu. Seperti contoh ada sebut ayat sini, kalau Allah Ta'ala Alif Lam Mim ulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi ba'di sinin. Surah Ar-Rum cerita tentang macam mana Rom akan menang. Tapi dalam ayat ni pun ada cerita pasal benda-benda sains juga lah. Fi adnal ard tu, Rom ni tanah yang paling rendah sekali kat Rom ni. Kawasan ada kawasan tanah yang paling rendah sekali. Waktu ni tak tahu. Tapi bila dah bertemu tu tengok, oh betul aku nak cakap ni. Dia cerita pasal ni lah, pasal Rom ni akan datang. Waktu tu Rom berperang dengan Parsi. Ada sahabat Nabi dia apa ni, dia berlawan dengan kafir lah, Quraisy. Apa istilah dia, bet. Apa sebenarnya dia apa, bet? Bet tu lah. Rom ni akan menang. Rom ni akan menang. Kalau yang kafir dia cakap Parsi akan menang. Jadi akhirnya lepas mula Rom kalah, tapi lepas beberapa tahun lepas tu Rom akhirnya menang lawan Parsi. Menunjukkan betulnya Allah Al-Quran ni diceritakan pasal benda-benda akan datang yang kita tak tahu. Tu Nasrul Rum fil muddah zamaniyah al-mukhbar biha. Kemenangan tentang Rom, cerita tentang kemenangan Rom. Akhirnya betul, tahaqquq. Akhirnya betul jadi Rom ni menang. Itu contoh lain. Surah Al-Fath. Surah Al-Fath ni cerita tentang Fatu Mekah. Akhirnya betul Nabi SAW buka peta fi sanah al-thaminah min hijrah, zaman tahun ke-8 hijrah. Antara benda ghaibiyat lain apa dia yang aku nak cerita? Wa fil Quran tasjil li qasasi ba'idah la atharu laha. Al-Quran juga merekodkan tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang maknanya dah tak ada kesan. Contohnya apa? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Tubba, kaum Lut. Ni semua kaum-kaum ni dah asar dah tak ada. Asar dah tak ada. Ada kedai kaum Ad. Dia nak pergi kedai kaum Ad sekejap. Nak beli kain kat kedai kaum Ad. Tak ada lah. Asal tak ada. Tapi dalam Quran ceritakan. Walam yu'raf dhalik fi ghairil Quran. Dan kita takkan dapat tahu selain tu daripada selain tentang kisah tu selain daripada Quran. Mimma yadullu ala annahu min indillah. Yang menunjukkan bahawa sebenarnya Al-Quran ni daripada Allah. Wa akhbarallahu nabiyuhu an munajat Musa. Allah ceritakan tentang munajat Nabi Musa dekat Tur Sina dalam ayat dalam surah Al-Qasas. Macam mana nak tahu? Dalam Quran lah, tengok Quran cerita ni.
Wa qad asyara al-Quran li hadzal wajh min al-ijaz fi qoulihi ta'ala. Jadi Allah telah menyebutkan atau memberikan isyarat bahawa Al-Quran ni, kehebatan Al-Quran ni menceritakan cerita yang dahulu, ceritakan tentang cerita yang sebelum yang akan datang. Pada ayat tilka min ba'il ghaib nuwahiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Surah Hud. Allah dah sebut dalam Al-Quran tentang benda ni. Yang keempat, ijaznya Al-Quran yang keempat ni, contoh ni al-mustawal balaghi ar-rafi'. Level balaghah dalam Quran ni sangat tinggi. Jami'u alfazul Quran mufradat wa jumal. Al-Quran ni mengumpulkan lafaz-lafaz daripada dia punya mufradat, mufradat dia, dan juga daripada ayat-ayat dia, fi a'la mustawal balaghi, pada level balaghah yang sangat tinggi. Jami'u li fasahatil kalam, dan juga terkumpul padanya kefasihan kalam, wa balaghatil ta'bir, wa balaghatul ta'bir, dan juga balaghah ibarat-ibarat dia, wa quwwatut ta'thir fi tisaq wa insijam, pada luasnya balaghah dia tu dan juga aliran balaghah tu. La nabu fihi wala dha'fi, tidak ada yang ganjil padanya dan juga tidak ada lemah padanya. Wala rukakah wala inhidar, tidak ada kecacatan bahasa padanya. Mimma qad najiduhu kathiran fi kalamil bashar, yang mana kecacatan tadi kita boleh dapati banyaknya pada kalam-kalam manusia, kan? Tapi dalam Quran tak ada. Al-Quran tak ada kecacatan. Yang ada kecacatan ni manusia. Cakap pun boleh typo, kan? Cakap pun nanti sasul, apatah lagi type. Type pun typo. Itu manusia, kan? Dia silap. Bahkan manusia kan, contoh kan, kalau dah buat karangan pun, buat contoh atau buat bahas ke apa pun, kadang kita baca balik ayat ni boleh tukar je lagi bagus ni, kan? Itu manusia. Tak sempurna, sentiasa ada kesalahan ataupun kekurangan. Tapi Al-Quran ni, ayat itu kalau baca memang level balaghah yang paling tinggi. Memang lawa dah tak boleh lawan lagi. Tak ada yang boleh buat ayat lagi lawa daripada Al-Quran. Manusia ni kalau buat, kan, buat bahas tu, ayat ni macam kurang, kan? Itu pasal bahas kan hantar-hantar je lah, kan? Tapi lepas ni kalau buat bahas, buat yang terbaik lah. Lianna Al-Quran kalamullah sahibul qudrah al-mutlaqah. Kerana Quran ini merupakan kalam Allah, pemilik segala kekuatan. Wal bashar ajizun da'afu la ya'ti lahum ihkamut ta'bir illa ahyanan kal wasfi wal madih wal hija. Manusia ni lemah. Disebutkan juga itu wa dalilun i'tiraf a'da al-Quran min zu'ama'i Quraisy waktu nuzulihi. Al-Quran ni juga antara dalil yang kita boleh gunakan bahawa level balaghah ni tinggi, kita boleh tengok, kita boleh jadikan hujah bahawa orang-orang kafir Quraisy, musuh-musuh Nabi zaman Nabi pun mengiktiraf Al-Quran. Dalil menunjukkan bahawa balaghah Quran sangat tinggi. Ni apa yang disebutkan oleh contoh Nadir bin Haris dan juga Walid bin Mughirah. Inna lahu halawah wa inna alaihi talawah wa inna lahu limuthmir wa in asfalahu limughtiq wa innahu la ya'lu wa la ya'la wa ma huwa biqaul bashar. Musuh Islam waktu tu pun
waktu tu mengiktiraf kehebatan balaghah Quran ni. Walakinnahu ada fatakas inadan wa majarah lidiha qanah al-kufur wasyirik wal wathaniyah. Walaupun dia mengiktiraf pun kerana dia punya kejahatan dia dan dia punya pegangan dia dengan kekufuran, kesyirikan dan juga wathaniyah tu, fawasafu Al-Quran bisihir. Disebutkan Al-Quran ni sihir. Dia iktiraf Quran. Al-Quran ni memang hebat gila. Tapi sebab dia tak percaya, tak berpegang dengan Islam, dia pegang dengan kekufuran dia, maka dia sebut Al-Quran ni sihir. Wala yunkir ahadun ma lil Quran min ta'thir alal qulub. Dan tidak dapat kita tidak boleh dinafikan bahawa Al-Quran ni memberikan kesan kepada kulub, pada hati. Wa sultan ala nufusi. Dan Al-Quran ni menguasai jiwa-jiwa manusia. Asyhadu intiba' wal sima' wal idhan bi annahu kalamullah al-qadim. Baik, kemudian ahkam Al-Quran masuk kepada hukum hakam Al-Quran. Apa yang hukum hakam yang ada dalam Quran? Lebih banyak lagi. Syamalat ahkamul Quran kullu ma yattafiqu ma'a risalatil Islam fid din wad dunya wal akhirah. Jadi hukum hakam Al-Quran ni mencakupi setiap apa yang disepakati dengan risalah Islam, sama ada agama, dunia dan juga akhirat. Duna fasul janib minha anil akhirah, anil akhir, tanpa ada pemisahan di antaranya. Wahya anwa'u thalathah. Ada tiga anwa', tiga pembahagian. Yang pertama apa? Yang pertama al-i'tiqadiyat. Benda-benda i'tiqadiyat, benda-benda tentang kepercayaan. Yang kedua akhlak. Yang ketiga amal. Yang ni kita dah sebut dah sebelum ni. Kita baca balik. Wahya al-muta'allaqah bima yajibu 'alal insani i'tiqadihi fi wujudillahi ta'ala wa tauhidihi wal malaikah wal kutub wal rusul wal yaumil akhir. Apa dia yang disebutkan sebagai i'tiqadiyat, hukum-hukum kepercayaan, hukum-hukum i'tiqadiyah, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang wajib manusia untuk percaya dengannya, iaitu wujud Allah, mentauhidkan Allah, malaikat, wujudnya malaikat, kitab, rasul, hari akhirat ni semua. Ni benda-benda berkaitan dengan i'tiqadiyat. Ini benda yang dalam Al-Quran. Yang kedua benda dalam Al-Quran iaitu hukum akhlak. Apa dia? Wahya ma yata'allaqu bima yajibu 'alal mukallafi ay yatahalla bihi minal fadaili wa yatakhalla anhu minal radha'il. Iaitu apa perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang wajib ke atas mukallaf untuk buat. Buat apa? Buat benda-benda yang fadail, benda-benda yang baik, dan juga menjauhi benda-benda yang radha'il, benda-benda yang keji, yang tak baik. Ini akhlak. Benda-benda yang berkaitan dengan buat benda baik, jauhi benda-benda yang keji, benda-benda berkaitan dengan akhlak lah. Adapun yang ketiga, hukum amal, hukum amaliyat, iaitu benda-benda yang berkaitan dengan al-mukallaf, daripada akwal, daripada kata-kata, wal af'al, daripada perbuatan, wa uqud wa tasarrufat, daripada akad-akad ataupun kontrak-kontrak, wa tasarrufat, transaksi,
pengurusan. Wa hadha huwa fiqhul Quran. Ini yang sebut sebagai fiqh. Ini kita dah sebut sebelum ni. Fiqh itu benda-benda yang berkaitan dengan mukallaf, yang berkaitan dengan hukum amaliyah. Hukum amaliyah, bukan etikiyah, bukan akhlakiyah. Ini benda fiqh yang ada dalam Quran. Jadi hukum amaliyah ni disebut yashmilu naw'ain, terbagi pada dua, iaitu ahkamul ibadat dan juga ahkamul muamalat. Hukum-hukum ibadat dan juga hukum-hukum muamalat, terbagi pada dua. Ini fiqh. Ini bahagian fiqh. Fiqh ni terbagi pada hukum-hukum fiqh, ibadat dengan juga muamalat. Hukum ibadat ni apa? Min solat, wa siyam, wal hajj, wa zakah, wa nadhar. Solat, puasa, haji, zakat, nazar, yamin, sumpah, adha, kurbat, apa ni, adil adha, korban dan sebagainya lah. Benda-benda yang berkaitan dengan ibadat. Mimma yanzumu ala qatil insan bi rabbih, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Benda-benda yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, itu adalah ahkamul ibadat dalam Quran. Ini contoh tadi ni. Ahkamul muamalat pula, min uqud wa tasarrufat wa janayat wa uqubat wa nahwa, daripada akad-akad, kontrak-kontrak, atau tasarrufat, transaksi, jenayah-jenayah, balasan-balasan ataupun hukuman-hukuman jenayah dan sebagainya. Ini semua daripada al-alaqat al-ijtimaiyah, hubungan kemasyarakatan ataupun hubungan sosial. Bukan tu je, ada juga wa hadha tashmilu ahkamul ahwal syakhsiyah, merangkumi juga dalam ahkamul muamalat ni ahkam ahwal syakhsiyah, manusia tersasul disebut. Hukum-hukum kekeluargaan, ahwal syakhsiyah, min zawaj wa talaq wa nafaqat, daripada perkahwinan, perceraian, talak dan juga nafkah. Termasuk juga ahkamul madaniyah, hukum-hukum sivil, min uqudil maliyah, seperti akad-akad atau kontrak-kontrak harta, kal bai' wal ijarah wal rahnu, seperti jual beli, sewaan, gadai dan juga perkongsian atau syarikat. Termasuk juga ahkamul janayah, dan ahkamul muamalat termasuk juga ahkamul janayah, hukum jenayah yang berkaitan dengan ta'allaqu bil mukallafi min jara'imi wa ma yastahiqu min uqubat, berkaitan dengan jenayah-jenayah manusia, jenayah-jenayah mukallaf, dan apa yang apa hukuman yang berhak ke atas ni. Wa ahkamul murafa'at awal ijra'at al-madaniyah wal jazaiyah mimma yatimu amam al-qada' wa ma yatatallabuhu min da'awi wa bayinat wa iman. Termasuk juga dalam hukum-hukum jenayah ni tadi, prosedur murafa'at, prosedur wal ijra'at atau proses-proses madaniyah, proses-proses sivil. Apa ni, macam mana kalau jenayah tu difailkan, kemudian diusulkan kes, didakwa dan sebagainya tu, itu semua ijra'at tu termasuklah dalam Quran. Macam mana ada cerita dalam Quran, dia punya wal jazaiyah dan juga balasan dia. Termasuklah semua mencakupi dakwaan, bayinat, bukti-bukti, wa aiman, sumpah-sumpah, termasuklah juga saksi. Proses-proses kehakiman, proses-proses mahkamah ni semua
sebenarnya ada dalam konsepnya dalam Al-Quran. Apa lagi? Liiqamah surah adalah untuk mendirikan keadilan yang jelas. Selain itu juga ada juga hukum hakam ad-dusturiyah, perlembagaan, hukum hakam perlembagaan, termasuk juga dalam ahkam muamalat ni, iaitu apa yang berkaitan dengan nizamul hukum wa tanzimul alaqah al-afrad bil hukam, iaitu hukum hakam yang perlembagaan ni apa yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, dan juga sistem atau penyusunan hubungan antara seseorang individu tu dengan dia punya kerajaan, dengan dia punya pemerintah, wa himayah hukukil insan, dan juga penjagaan hak-hak manusia. Semua ini dalam Quran. Wal ahkamud dauliyah, dan juga termasuk juga dalam muamalat ni hukum hakam antarabangsa, dauliyah. Mimma yanzimu ala qatid daulah al-islamiyah al-kharijiyah bi ghairiha, iaitu yang berkaitan dengan hubungan daulah Islamiyah al-kharijiyah, suatu negara Islam tu dengan selainnya. Min ad-daul fi salmi wal harbi, sama ada nak berdamai ataupun nak berperang. Al-Quran ada cerita tentang dia punya hukum hakam dia. Au alaqah ghairul muslimin bid daulatil islamiyah, ataupun hubungan orang yang bukan Islam dengan negara Islam dalam tanah negara Islam, masuk juga dalam hukum hakam dauliyah. Wal ahkamul iktisadiyah wal maliyah, termasuk juga dalam hukum hakam muamalat ni. Dalam Quran ni ada cerita juga tentang hukum hakam ekonomi dan juga harta. Wahya al-muta'allaqah bi hukukil afrad al-maliyah wa iltizamatihim nahu daulah, iaitu yang berkaitan dengan hak-hak individu dengan harta dia, dan juga kepatuhan ataupun apa yang patut dia ikuti daripada undang-undang negara tentang harta. Maksud itu hukum hakam dalam Quran tersebut. Contoh dalam negara sebut ada cukai yang perlu dibayar, maka itu apa yang termasuk dalam iltizamat nahu daulah. Ada sebut dalam Quran. Wa tanzim mawarid khazina al-amah wa nafaqahatuha, wa amwal daulah al-amah wal khassah, harta-harta negara sama ada umum ataupun khusus, min ghanaim wa ushurin wa kharajin wa ma'adin, daripada ghanimah, lombong-lombong, juga hasil-hasil asli, hasil-hasil bumi, petroleum, emas perak dan sebagainya itu. Itu termasuk, benda ni termasuk dalam hukum hakam al-iktisadiyah al-maliyah wal maliyah. Wa amalul jamaah min zakatin sedaqatin wa nudhurin wa tabarruatin wa qurudin, termasuk juga harta-harta masyarakat, harta-harta orang awam, harta umum lah, daripada zakat, sedekah, nazar, hadiah ataupun pemberian, tabarruat, wa qurud, hutang. Wa amwalul usrah, harta keluarga, min nafaqat wal mawarith wal wasiat, daripada nafkah-nafkah, waris-waris ataupun harta pusaka dan juga wasiat. Wa amwalul afrad, termasuk juga dalam ahkam iktisadiyah ni wal maliyah ni harta-harta individu, min arbah wa marafiq wa diyat wal fidyah wa kafarat, daripada keuntungan, denda, fidyah balasan, dan juga kafarat balasan. Semua ni hukum hakam yang ada ni sama daripada apa tadi, hukum kekeluargaan, hukum sivil, hukum jenayah, apa lagi,
hukum akan perlembagaan, hukum antarabangsa, hukum ekonomi dan juga harta, undang-undang lah semua ni, semua ada dalam ahkamul muamalat dalam Al-Quran. Wa yulahiz anna bayan al-Quran li hadhihi al-ahkam minha ma huwa tafsili kal ibadat wal ahkam al-usrah wal mawarith. Jadi boleh disimpulkan ataupun kita boleh lihat keterangan Quran dalam hukum hakam tadi ni, sebahagiannya ada yang tafsili. Semua hukum hakam tadi, sebahagian dia ada yang terperinci, tafsili, terperinci. Contohnya macam hukum hakam atau benda-benda yang berkaitan ibadat, hukum hakam usrah kekeluargaan, hukum hakam tentang mawaris, miras ataupun apa ni? Miras lah. Miras bahasa Melayu dia apa? Miras lah, yang 1/3, 2/3 semua tu kan. Semua tu, itu antara benda yang dalam Quran diterangkan ataupun disebutkan secara terperinci. Sebut dalam Quran. Al-Quran cerita, Al-Quran sebut anak lelaki dengan anak perempuan. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Perinci sebut dalam Quran. Termasuklah juga bahagian-bahagian lain. Semua terperinci dalam Quran. Contoh ibadat, hukum ibadat. Wajib solat, rinci wajib solat. Wajib puasa, wajib haji dan sebagainya. Li'annaha ta'budiyah. Kerana semua benda-benda ni adalah benda-benda ta'budiyah. Ta'budiyah ni maksudnya benda-benda yang memang kita kena buat lah, kena ikut. Apa lawan dia? Kalau yang benda bukan ta'budiyah ni, benda-benda yang kita boleh cari dia punya masalah atau kebaikan ni, baru kita buat. Tapi ta'budiyah ni memang kita kena buat, benda-benda kena ikut. Contohlah sebat kan, hukum sebat 100 tu memang benda tu benda ta'budiyah tu, kena buat. Tak perlu kita nak cari hikmah dia apa dulu baru kita buat, tak perlu. Ta'budiyah memang kena ikut. Wa minha ma huwa ijmali ka baqiyah ahkamul muamalat. Ada juga di antaranya pemakanan dalam Quran tadi disebutkan dengan keterangan yang ijmal, yang tidak terperinci, yang umum, seperti baki-baki hukum hakam muamalat selain daripada tadi tu. Litarkil majal liuquli wajuhudil ulama, untuk menyerahkan kepada juhud ataupun akal kita lah, terutama akal ulama lah maksudnya. Serah kepada ulama macam mana nak cari, nak korek lagi hukum hakam ni daripada hadis-hadis dan juga dalil nas-nas yang lain lah. Wa muwazanah al-masalih wal mafasid wal hajah. Dan juga ulama ni menimbang yang mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang keperluan. Lepas tu ada benda-benda yang umum Quran ni tu sebagai dia punya dasar dia. Detail perincian dia tu kita serah kepada ahli untuk kita cari apa hukum hakam sebenar, bergantung kepada dilihat kepada masalah, mafsadah, hajat. Ini benda-benda yang bukan ta'budiyah. Contohlah, contoh dalam situasi COVID ni kan. COVID ni dah dalam Quran sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kecelakaan. Anda dah tahu lah, COVID ni benda yang celaka lah kan, benda yang buruk, benda yang pasti kalau kena tu benda buruk lah kan.
Bahkan demi ketakutan itu ketakutan yang jelas, satu dunia kena. Jadi kita kena elak benda ni. Jadi nak elak tu memang benda yang perlu, benda yang wajib lah, sebab dia merosakkan apa ni, dia menjaga masalah nyawa. Kalau kita sengaja kena COVID, sengaja nak mati, dia macam bunuh diri lah kan. Jadi benda tu benda haram, bunuh diri haram. Itu kita kena usaha untuk elak. Macam mana nak elak tu? Bergantung kepada ahlinya untuk buat secara perincian macam mana proses-proses dia. Jadi kena ada penjelakan, kena pakai tutup muka, ada perlindungan, sarung tangan sebagainya. Itu semua bergantung kepada masalah dan hajat. Benda tu benda yang bukan ta'budiyah lah. Maksudnya bukan kena ikut daripada Allah, bergantung kepada masalah. Ta'budiyah tadi benda yang mesti kena ada, yang mesti kena ikut, walaupun kita tak cari lagi dia punya masalah ada apa. Hakikatnya setiap apa yang Allah turunkan ni, setiap apa Allah syariatkan ni, semua ada kebaikan ni. Sebab tu juga kalau dalam bab ibadah ni, kaedah dia al-aslu fil ibadah tawakuf. Hukum asal dalam ibadah ni tawakuf. Maksudnya kalau tak ada dalil, tak ada sumber, jangan buat, haram buat. Nak buat dalam perkara ibadah ni kena ada sumber dia, ada asal dia, ada dalil dia. Tapi dalam benda-benda muamalat, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Benda asal dalam muamalat harus. Selagi mana tak ada dalil yang mengharamkan, tak ada nas, tak ada hujah-hujah yang mengharamkan, buatlah. Harus buat. Baik. Itu tentang ahkam Al-Quran. Kemudian kita masuk pula apa dah? Kita masuk pula tentang dilalah ayat al-ahkam. Dilalah Al-Quran lah, dilalah ayat-ayat dalam Quran. Sebelum ni kita dah sebut nas ni dia ada qat'iyyu dilalah dan juga zanniyyatu dilalah. Ada juga qat'iyyatu subut dan qat'iyyatu dilalah. Ni cerita empat ni dalam Quran ni. Al-Quranul Karim qat'iyyu subut. Al-Quran ni dia qat'iyyu subut. Dia punya subut dia, pensabitan dia qat'i. Ini tak faham secara literal macam tu lah. Pensabitan Al-Quran ni dia qat'i. Apa yang dimaksud dengan subut tu? Apa yang dimaksud subut tu? Subut ni liwurudihi ilaina bitariqit tawatir al-mufid lil qat'i bi sihhatil manqul kama taqaddam. Al-Quran ni sampai kepada kita dengan jalan tawatir, secara mutawatir. Yang mana jalan cara mutawatir ni dia al-mufid lil qata', menunjukkan ataupun menunjukkan kepada kita, atau jalan mutawatir ni membawa kepada qat'i. Maksudnya seperti yang sebelum ni kita dah cerita, mutawatir ni, benda-benda mutawatir dan qat'i ni ramai yang riwayat, dan ramai itu mustahil ada kesatuan untuk menipu. Maksudnya ramai sistem sama ni benda betul. Tak mungkin orang ramai umat Nabi Muhammad ni untuk bergabung jadi penipu pada satu benda yang mutawatir ni. Tak mungkin. Jadi benda ni qat'i. Yang mana benda yang disampaikan oleh mangkul, benda yang mangkul dipindah-pindahkan itu betul, sihat ataupun tepat, betul seperti mana yang sebelum tu di atas. Maksudnya contoh dalam isu ni Al-Quran lah. Al-Quran daripada Nabi ni, sahabat meriwayatkan daripada Nabi tepat macam mana Nabi sebut tu, secara ramai-ramai sebut sama. Tabi'in meriwayatkan daripada sahabat secara mutawatir, ramai-ramai.
tabi'in riwayat daripada tabi'in ramai. Sehingga dah sampai zaman kita ni, sebab tu mutawatir. Kot ni. Itu yang disebutkan dengan dia punya persabitan dia, subut dia. Macam mana kita dapat itu sabit dia betul, tak ada tipu. Jadi itu antaranya Al-Quran. Antara yang qat'iyah tersebut, yang persabitannya tak ada keraguan padanya, iaitu hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis yang diriwayatkan dan disampaikan turun-temurun secara ramailah mutawatir. Contoh kalau macam selain hadis mutawatir tu, hadis ahad. Hadis yang periwayatan dia 1-2 je. Jadi itu tak termasuk dalam qat'iyah tersebut. Dia termasuk dalam zanniyah tersebut. Faham ya subut tu? Tak faham tanya. Kita cerita balik. Lakin dilalatuhu alal ahkami qad takunu qat'iyatul dilalah atau zanniyatul dilalah. Akan tetapi dilalahnya, tadi subut dia. Ni dilalah dia dari sudut dilalah dia. Dari sudut makna nas tu, kefahaman nas tu, dilalah petunjuk nas tu. Qad takunu, kadang-kadang dia boleh jadi qat'i dilalah, kadang-kadang boleh zanniyatul dilalah. Buat contoh sini lah. Okey. Kita pusing. Nas ni dua. Yang ni qat'iyah tu sebut. Ini balik. Qat'iyah tu sebut. Ini zanniyah tu sebut. Ni qat'iyah tu sebut kan. Contohnya apa? Al-Quran ada hadis mutawatir. Jadi dalam qat'iyah tu sebut ni yang antara Al-Quran ada hadis mutawatir ni, dalam ni ada yang qat'iyah tu dilalah, ada yang qat'iyah tu zanniyah tu dilalah. Yang ni pun sama. Ada yang qat'iyah tu dilalah, yang tu dilalah kan. Antara contoh macam nas yang zanniyah tu sebut ni, contoh hadis ahad kan. Ada yang dalamnya walaupun persabitan dia secara jalan satu atau dua periwayatannya kan, tapi kefahaman ataupun makna hadis tu tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Yang pasal qat'i zanni kita dah cerita sebelum ni kan. Qat'i ni tak ada khilaf. Contoh hadis innamal a'malu binniyah tu. Itu hadis ahad kan. Tapi dilalah dia innamal a'malu binniyat tu tak ada khilaf. Maksudnya setiap amal perbuatan tu memang setiap perbuatan tu kita kena mula dari niat kan. Contoh lain hadis tentang zakat fitrah. Macam mana tu? Hadis tentang zakat fitrah. Hadis tentang zakat fitrah tu dia punya nas yang zanniyah tersebut. Tapi makna dia semua ulama sepakat zakat fitrah ni wajib. Tak ada khilaf. Jadi yang kalau yang zanniyah dilalah ni ulama berkhilaf lah kalau dilalah dia. Faham Okey, tengok dia bagi contoh kat sini. Okey, sengaja lagi. Contoh kat sini nas qat'iyah dilalah. Al-Quran ni dah qat'iyah tersebut. Okey, Al-Quran kat sini qat'iyah tersebut. Contoh qat'iyah dilalah. Contoh qat'iyah dilalah wal lafzul warid fil Quran alladhi yata'ayyanu fahmuhu ala an-nahwi al-warid wala yahtamilu illa ma'na wahid. Illa ma'nan wahidan.
iaitu lafaz-lafaz yang datang daripada Quran yang ditentukan kefahamannya seperti mana yang ia datang lah, dan tidak mengandungi makna-makna lain kecuali makna yang satu. Maksudnya itu je lah makna dia. Ulama sepakat itu makna dia, tak ada khilaf. Ka ayatil mawarith wal hudud wal kafarat, seperti ayat-ayat miras, ayat tentang miras, ayat tentang hudud, ayat tentang kafarah. Contoh ni kalau Allah Ta'ala surah Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakar mithlu hadzil unsayain. Lidzakar mithlu hadzil unsayain ni miras anak lelaki dua bahagian. Perempuan, kalau lelaki ni kalau dia berkongsi dengan anak perempuan, ada anak perempuan, anak lelaki dapat dua bahagian, anak perempuan dapat satu bahagian. Ini maksud kefahaman ayat ni dah tak ada kefahaman dah, tak ada hilaf. Maksudnya anak lelaki dapat dua lah, tak ada tiba-tiba anak perempuan dapat satu, anak perempuan dapat dua, anak lelaki dapat dua. Ataupun tak ada tiba-tiba ulama tafsir ayat ni maksudnya anak perempuan anak lelaki dapat sama bahagian, tak ada. Yang ada sebut itu golongan hak asasi manusia yang liberal lah, tak ikut tafsir Quran kan. Tapi ulama sepakat maksudnya tak ada khilaf. Bahagian anak lelaki dua, anak perempuan satu. Contoh ayat lain, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maksudnya kefahaman ayat Quran kat sini tak ada hilaf. Orang yang mencuri itu potong tangan lah, potong tangan. Tak ada pula suruh jahit tangan baru tak ada. Tak ada hilaf. Ini dilalah ayat tu qat'i. Contoh lain, surah An-Nur tu, ini tentang sebat 100 kali. Sebat 100 kali, tak ada sebat 80 kali, sebat 90 kali, hatta 99 kali pun tetap tak ada 100 kali. 101 kali pun tetap bukan 100 lah. Tak ada kefahaman lain. Contoh surah An-Nur pula dibagi itu surah An-Nur. Ni sebab 80 kali sama macam tadi. Contoh lain surah Al-Mujadalah. Ni kafarah. Ni contoh kafarah, membebaskan hamba. Fahari nusus qat'iyah tu dilalah. Dilalahnya qat'i, maksudnya qat'i. Tak ada khilaf. Ulama tak berkhilaf pada makna ayat ni. Ala ansabatil miras wa qat'ul yad wal jadul mi'ata fi zina wa tamanina fil qadhaf wa atkur rukbah fi kafarah. Ini semua dalil ni pada tadi kita sebut lah. Bahagian-bahagian miras, potong tangan, sebab 1 kali, sebab 80 kali, bebaskan hamba, bayar kafarah zihar, siam ataupun it'am. Ini semua yang kau nanti dilalah. Contoh nas yang zuaniyatu dilalah. Contoh nas yang zuaniyatu dilalah iaitu wal warid fil Quran alladhi yahtamilu akthar min ma'nan wahid. Yang mana dalam tu ada ihtimal, ada kemungkinan makna dia lebih daripada satu. Fi majali takwil, pada pentakwilan dia. Contoh lafaz musyarak, lafaz musyarak. Lafaz musyarak ni contohnya lafaz al-quru'. Surah Al-Baqarah tu bi anfusihin, salah satu quru' ni, lafaz quru' ni ulama khilaf, ada yang kata quru' ni suci, ada yang kata quru' ni kotor. Beza 3 kali suci, 3 kali kotor. Bila beza ni kiraan dia pun beza lah. Yang ni ulama khilaf. Yang ni adalah contoh yang
Zonniyatul dilalah. Dilalah dia zonni, ada ihtimal lain. Kalau dilalah dia qat'i tadi tak ada khilaf. Tak ada ihtimal lain. Ihtimal. Pada betul quru' fil lughah mustarak. Lafaz quru' ni pada ilmu lughah, berbahasa dia adalah lafaz yang mustarak. Tengok dengar. Okey. Yang ni tadi. Iaitu lafaz quru' ni ada dua makna, at-tuhur wal haid. Suci dan juga haid. Betul. Fatakunu dilalatuhu ala ahadil ma'nayain. Zonniyah la qat'iyah. Yang mana jadilah yang benda ni dilalah yang ada makna banyak ni, sama ada satu atau dua atau lebih lah. Yang ni menjadikan dia adalah dilalah zoniyah, bukan dilalah qat'i. Contoh lain dia bagi al-maitah, lafaz maitah dalam ayat Quran surah Al-Maidah ni, hurimat alaikumul maitatu waddam. Lafaz maitah tu yahtamilu tahrim kullu maitah, boleh jadi pengharaman dia semua mayat, semua bangkai. Boleh jadi juga pengharaman dia ma'ada maitatul bahr, boleh jadi pengharaman dia selain daripada bangkai daripada laut. Ma'ada ni salah satu uslub istisnaiyah lah, uslub istisnai. Boleh jadi lafaz maitah dalam ayat Quran tadi semua mayat, semua bangkai. Semua bangkai tak boleh makan lah. Tapi boleh jadi semua bangkai kecuali bangkai yang daripada laut, mayat daripada laut. Maksudnya kalau sini ikan boleh makan. Lianna lafzul am, kerana lafaz ni adalah lafaz yang am. Lafaz am, lafaz khusus ni kita akan cerita nantilah. Belakang dia cerita dikhususkan dengan Al-Quran atau dikhususkan dengan hadis atau sebagainya. Berkata lafzul dam, begitu juga lafaz dam yahtamilu iradah ad-dima kulha al-jamid al-jamidah wa wasalah awil masfuha faqat. Lafaz dam tadi, ayat tadi tu boleh jadi ihtimal dia sama ada darah beku saja atau darah yang mengalir, dari mengalir saja, darah beku dan juga darah mengalir, ataupun darah mengalir saja kan. Kalau termasuk darah beku sekali, maksudnya hati, limpa, semua tu tak boleh makan lah kan. Tu ihtimal-ihtimal yang ada. Ini contoh lafaz-lafaz yang mustarak, yang mana dia merupakan contoh kepada nas yang zonniyatul dilalah, yang Quran lah. Contoh hadis pun ada lah, tapi yang ni dia dalam bab Al-Quran, jadi contoh dia bagi Al-Quran. Fayakunu al-lafzul mushtarak awil am awil mutlaq zonniyatul dilalah. Maka lafaz-lafaz yang Al-Quran yang membentuk lafaz mushtarak ataupun lafaz am ataupun lafaz mutlak ni, dia merupakan zonniyatul dilalah. Apa itu am, mutlak, semua tu nanti kita akan masuk belakang ni. Tapi yang senang cerita lafaz tu dia ada ihtimal lain. Lidilalatihi ala makna wa ihtimal dilalatihi ala makna akhar. Ada ihtimal makna dia. Dilalahnya ada ihtimal dengan makna yang lain. Itu faham dulu lah. Tapi secara detail perincian macam mana mutlak, macam mana am dan sebagainya tu, kita akan masuk ke belakang. Baik, kemudian uslubul bayan fil Quran. Habislah. Bila ni nasih. Uslubul bayan fil Quran, gaya bahasa penerangan dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim khalidun mahfudun bihifzillah ta'ala ila yaumil qiyamah. Al-Quran ni kekal terjaga dengan penjagaan Allah sehinggalah hari kiamat. Wa khuluduhu wa qawluhu kitabul bashariyah wa dusturuha.
wa dusturuhal abadi. Dan kekalnya dia ni menjadikan kitab kepada manusia dan juga perlembagaan kepada manusia, kan? Selama-lamanya, abadi, selama-lamanya. Ya kan tadi, ayakuna bayanuhu fil ghalib kulliyan la juz'iyan. Memenuhi tuntutan-tuntutan keterangan pada perkara-perkara ni lah, secara kulliyan, la juz'i, secara kulli, secara apa, menyeluruh, secara umum, bukan juz'i, bukan terperinci. Wa ijmaliyan, la tafsiliyan, secara ijmal, maksud secara literal ni maksudnya umum lah, secara umum, bukan terperinci. Tapi dia ada beza, benda yang ijmali dan juz'i ni, semua ni ada beza lah, nanti kita masuk belakang ni. Sebenarnya cerita ni secara umum. Tapi detail dia, benda-benda yang umum tadi, uslub yang umum tadi, detailnya diceritakan dalam hadis lah, detail diceritakan hadis. Sebab tu kalau ada golongan yang Al-Quran ataupun hadis kan, tanya dia, yakin kan, yakin solat wajib kan, macam mana, tapi korang solat macam mana? Al-Quran tak cerita solat macam mana, kan? Yang cerita macam nak solat ni dalam hadis lah. Nabi naik mimbar tunjuk macam mana solat kepada sahabat, kan? Dalam Quran tak ada cerita macam nak solat. Tanya ni kalau golongan yang hati-hati lah, golongan yang Quran ni. Quran ni. Okey, mana tadi? Okey. Liyudhillu mutasiman bisimmatil murunah wa syumul wal umum. Sebab dia tadi secara umum, secara umum tidak terperinci tadi, menjadikan Al-Quran ni dia al-murunah. Apa al-murunah ni? Anjal, anjal. Wa syumul, mencakupi semua perkara, wal umum, juga umum. Waliyatasi' litaghthiyah al-hajat fi kulli asrin wa zamanin. Luasnya dia ni memenuhi setiap hajat, memenuhi semua hajat-hajat pada setiap zaman, pada setiap masa. Wal yuftih al-majal amama uqulil ummah lin nazar wa tadabbur wal im'an. Luasnya dia tadi ni membuka jalan ataupun ruang kepada umat, kepada akal umat ni, sama untuk kita berteori, untuk kita bertadabur, wal im'an. Im'an ni bawa keluar faedah. Di luasnya dia ni, antara ayat Quran yang tidak secara terperinci, yang penerangan dia secara umum ni, hikmah dia kepada kita lah, untuk kita tadabbur ataupun kita cari hikmah dia ataupun faedah dia, manfaat dia, untuk kita tatbikkan kepada hidup kita. Contoh macam ni lah, ayat-ayat pasal muamalat kan. Wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Situ umum kan. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dasar dia itu. Tapi macam nak jual beli yang Allah halalkan tu, tu gantung pada kita cari benda lain, cari gali lagi dia punya nas-nas hukum akal itu terperinci dalam hadis. Kemudian selaraskan dengan peredaran zaman hari ni. Macam mana contoh hari ni jual beli elektronik, jual beli atas talian, apa akamnya, macam mana jual beli tu dalam sekali akad tu ada macam-macam akad, apa hukum dia dan sebagainya. Gantung kepada kecerdasan kita lah. Sebab tu Al-Quran ni dia sesuai sepanjang zaman, memenuhi itu litagtiyatil hajah fi kulli asrin wa zamanin. Lidha ihtajul Quran fi bayanihi ila sunnah li tasharruhihi wa tawdihi wa tabyin ma khufiya minhu.
Maka sebab itu Al-Quran ni memerlukan kepada penjelasan. Penjelasannya daripada as-sunnah, daripada hadis lah, untuk mensyarahkan dia, untuk menjelaskan dia je, untuk menerangkan dia apa yang khufi, apa yang terselindung daripada dia. Tadilah sebut mislu dari rakaat as-salawat wa maqadir zakawat wa sya'airil hajj. Contoh seperti rakaat dalam solat, kadar zakat, syiar-syiar haji, syarat-syarat haji, apa ni, syarat-syarat akad, masuklah akad jual beli, dan juga akad nikah. Fa innaha lam tu'raf, tidak akan boleh diketahui kecuali dengan sunnah as-sabitah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil Qur'anil Karim asalib mutanawwi'ah. Dan Quran Karim ni uslub-uslub dia berbagai-bagai dalam bayanil hukum, bayanil ahkam, dalam menerangkan hukum ahkam. Wa talabuha ijaban atau hazran, sama ada yang diminta itu wajib ataupun haram. Iktadatha balawah, bergantung kepada dia punya balawah dia. Yakunu mu'jizan wa musyawwiqan wa ba'itan alal qubuli duna sa'min wala milan. Jadikan dia hebat, menarik, untuk diterima akal, tanpa ada perkara-perkara yang meragukan. Sebab tu uslub Al-Quran ni berbeza-beza lah, berbagai-bagai. Fataratan yu'abbara anit talab bil amar. Maka kadang-kadang diiktibar ataupun boleh kita ketahui benda-benda yang diminta tolak ni dengan uslub amar. Benda wajib lah, maksudnya wajib ni, benda wajib ni boleh kita ketahui dengan uslub amar. Contoh di situ misal anfiqu, qatilu, ahsinu, ni semua uslub amar, uslub amar, perintah. Wa taratan, kadang-kadang dengan lafaz al-fardu awil kitabah. Contoh tu, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, lafaz farada. Kutiba alaikumul siyam, lafaz kutiba tu kadang kita boleh kata wajibnya dengan lafaz farada atau al-kitabah ni. Inna solata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Kitab mawquta ni lafaz ni, ini lafaz wajib juga. Wa taratan, kadang-kadang ya'bara bima yatarattaba 'alal fi'li min khairin aw husnin. Kadang-kadang boleh kita ketahui wajibnya itu juga dengan apa yang diletakkan atau didatangkan dengan fi'il tu, yang didatangkan dengan fi'il tu selepas itulah, daripada benda-benda yang baik, min khairin. Contoh walibasut taqwa dzalikal khair, dzalikal khair, benda-benda yang situ. Wal aqibatu lil muttaqin, wa may yaqtarif ahsanatan nazid lahu fiha husna. Perbuatan tu didatangkan dengan kebaikan. Betul tu, sebab tu kadang-kadang kita tengok benda-benda yang baik ni, takwa ni, Allah ikat dengan syurga akhirnya. Allah ikat dengan syurga, ataupun kadang Allah ikat dengan inilah takwa, atau ikat dengan inilah sifat orang-orang beriman dan sebagainya. Itu maksudnya benda tu benda yang baik lah. Wa ahyanan, kadang-kadang yakunu talab bima yufidul ilzam lughatan. Kadang-kadang atolab tu, permintaan tu, apa yang perlu dilazimi, dipatuhi ataupun dikomited. Contohnya walillahi ala nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Istata'a tu benda yang perlu ditaati, dipatuhi, lepas tu. Jadi ini semua contoh-contoh
benda yang tolak lah, yang diminta. Cuma termasuk nanti tolak ni dia boleh jadi tolak jazim mana, tolak wajib jazim lah. Tolak jazim ni tolak yang wajib lah, maksud perintah yang wajib. Tolak wajib jazim ni perintah yang sunat. Tolak fa'il wajib jazim sunat, tolak fa'il jazim wajib. Kalau tolak tarku atau tolak kaf ni, tolak minta untuk tinggalkan ni haram lah. Haram yang kalau tarku wajib jazim jadi makruh, kalau tarku jazim jadi haram. Itu nantilah kita sebut sekarang sebagai gambaran lah. Cuma di cerita ni bab tolak lah. Lepas ni wa amma tolabu tark awal kaf, perintah minta untuk meninggalkan ataupun kaf tahan. Ni ulama ada perbahasan dia lah dalam haram ni, haram ataupun makruh ni. Dia lebih tepat al-kaf pandangan ulama yang tersebut, atau labul kaf, minta untuk tahan, bukan untuk minta untuk tinggalkan. Nanti kita belakang ni cerita kenapa lah, dari kenapa yang pandangan tu lagi tepat, InsyaAllah lepas ni anil fi'li wal hadar, cerita tentang ni tentang perbuatan yang diharamkan. Faqad yu'abbara anhu bin nahyi, maka ini ditibakan sebagai benda yang yang ni boleh diketahui dengan uslub-uslub nahi, uslub-uslub nahi, uslub untuk jangan buat. Contoh dia wala tulku fusakum, wala tulku, jangan buat, jangan campakkan. Tu uslub nahi, wala tulku, wala taqrabu zina, jangan dekat zina. Jangan dekat bukan jangan buat, jangan dekat. Maksudlah apa-apa benda lah jangan dekat. Kalau sembang boleh dekat, contoh kalau WhatsApp boleh dekat, jangan buat, dan sebagainya. Kita nak bahas panjang lah ni. Wa qad yakunu bil ikhbar bi anna al fi'la sarun aw laysa min al birr. Kadang-kadang juga kita dapat ketahui benda yang minta untuk tinggal ni dengan diceritakan bahawa fi'il ni adalah fi'il yang buruk ataupun perbuatan yang buruk yang bukan daripada baik, laisa minal bir, bukan daripada perbuatan yang baik. Contoh itulah Ali Imran ni, wala yahsabanna alladhina yaquluna bima atahumullah min fadlihi wa khairun lahum bal huwa syarrun lahum. Laisal birri an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Contoh dia, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Contoh benda yang minta tinggal lah. Wa qad yakunu, kadang-kadang juga kita boleh ketahui dengan bima yatarattaba 'ala al-fa'li min su'in aw syarrin aw dararin. Boleh ketahui dengan perbuatan itu didatangkan dengan keburukan, didatangkan dengan benda buruk lah, benda yang boleh mudaratkan. Contoh dia, ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Allah datangkan laknat, Allah datangkan buruk. Maksudnya bila Allah dah laknat sebut benda ni laknat, buruk lah, jangan buat lah benda yang diminta untuk tinggal. Summa kana akibatal ladzina asa'u sawa an kadzabu bi ayatillah. Itu lain. Semua contoh tu dari kadna ala ta'alu. Ni semua contoh-contoh yang tolak tarku. Kalau tadi tu tolak fi'il, minta tu buat. Wa hadhi ba'du qawaidil istinbat. Ini semua adalah sebahagian daripada inilah yang disebut depan ni. Ini dia sebahagian daripada kaedah-kaedah untuk istinbat daripada Al-Quran. Dia bagi 3 lah, sebahagian je bagi 3. Kullu fi'lin azmuhu Allah aw manhuhu aw wahbu aw semua perbuatan yang diagungkan oleh Allah, Allah puji, Allah suka, Allah janji dalam perbuatan tadi
kebaikan, Allah janji dengan kebaikan dan perbuatan tadi. Allah ataupun Allah sifatkan perbuatan tadi dengan bil istiqamah, dengan istiqamah, ataupun aqsamu bihi, Allah bersumpah dengan perbuatan itu, fahuwa masyru'un mushtarikun bainal wujubi wan nadab. Maka ini adalah perkara yang disyariatkan, sama ada dia wajib ataupun sunat lah. Perbahasan wajib sunat atau macam mana tu tu nanti lepas ni. Kullu fa'ilin talabu syari' tarkuhu au dhammuhu au la'nuhu. Setiap perbuatan yang diminta oleh syariat untuk meninggalkan dia, celanya, Allah laknat dengannya, ataupun dalam Quran tu Allah umpamakan dia, Allah umpamakan perbuatan itu dengan bil bahaim, dengan binatang, cenate, binatang buat benda ni, ataupun dengan syayatin, ataupun au ada bihi, Allah ancam perbuatan tu, au huwa rajusun au fasikun, ataupun Allah sebut benda tu fasik, ataupun najis. Maka semua ini adalah ghairu masyru', benda yang tidak dicelikan, sama ada dia haram ataupun makruh. Dan yang ketiga, kullu ma halallahu Allah au adana bihi au rafa'al jinah. Setiap apa yang Allah halalkan ataupun Allah izinkan dengannya, ataupun Allah angkat ataupun angkatlah, maksudnya tak dosa, Allah angkat dosa, Allah angkat kesusahan daripada dia, tak kena dosa lah. Maksudnya ini semua fawa mubah, harus ma'zunun fihi syar'an, diizinkan oleh syarak. Ini secara kesimpulan je lah dalam untuk kita mengistinbat daripada ayat Al-Quran ni. Bila jam setengah. Ada soalan? Tak ada soalan Ini tentang Quran lah. Ini tentang Quran, secara asas tentang Quran. Tapi kalau nak detail, antara kalau nak detail lagi, boleh tengok ni adalah kitab yang sebutkan sikit lah. Kitab dia, kitab kalau nak banyak, boleh tanya yang budak-budak ataupun sahabat-sahabat yang ni lah, sahabat-sahabiah yang dalam bidang usuluddin. Banyaklah kitab-kitab rujukan dia orang, boleh tanya. Tapi yang kita sebut antara sini yang kitab-kitab tentang Quran yang tebal lah, yang detail, yang banyak perbahasan dalamnya. Kalau nak kaji lebih lagi, antaranya kitab Ulumul Quran, kitab Ulumul Quran Dr. Adnan Zarzur, Dr. Adnan Zarzur. Ini anak murid Syekh Mustafa Sibai. Antara yang lain kitab Madarikul Haq, Madarikul Haq, Dr. Waliyuddin Farfur Al-Farfuri, daripada Syria, ulama Syria lah. Antara yang lain kitab Manahil Irfan, Dr. Abdul Aziz Zarqan. Ni ulama Azhar lah, ulama Mesir yang lama lah. Banyak lagi lah kitab-kitab, terutama kitab Ulumul Quran ni boleh tanya sahabat-sahabat yang daripada kitab Usuluddin dan sebagainya. Boleh kita kaji sama-sama, boleh kaji lebih dalam lagi lah. Baik, ala kulli hal, selesai bab Al-Quran ni. Dalil yang pertama iaitu bab Al-Quran. Sekiranya ada kekurangan ataupun kesilapan dalamnya, boleh sampaikan lah kepada Ana. InsyaAllah kita akan musabah. Ala kulli hal, apa yang kurang daripada sendiri, yang baik itu sebenarnya daripada Allah. Qul qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.